Jadi hari ini kita sambung kepada mikroorganisma berfaedah. Di dalam badan kita ni terdapat banyak mikroorganisma. Yang paling banyak adalah di kawasan mulut dan di kawasan pencernaan. Selain daripada manusia, begitu juga bagi haiwan herbivor. Okey Farah, apakah yang dimaksudkan dengan haiwan herbivor? Haiwan yang makan tumbuhan, Syak. Jadi seperti juga manusia, di dalam salur pencernaan haiwan herbivor juga terdapat banyak mikroorganisma yang hidup di situ berfungsi untuk mencernakan makanan. Jadi yang rumput-rumput dimakan ni, mikroorganisma itu ada di salur pencernaan berfungsi untuk membantu sistem penghadaman. Okey, jadi itu antara kegunaan mikroorganisma yang pertama. Kalau kamu lihat iklan Yakult, dia ada kasi tunjuk di perut begini, Yakult, itu adalah kultur bakteri. Jadi di dalam Yakult itu ada bakteria, tetapi berfungsi untuk membantu pencernaan kita lah. Jadi di situ salah satu fungsi mikroorganisma yang berguna, iaitu membantu penghadapan. Jadi itu kegunaan mikroorganisma yang pertama. Okey, yang kedua, selepas kita mati, apa yang berlaku kepada badan kita semua? Mereput. Ya, bagus. Itu yang cikgu mau dengar. Lama-kelamaan dia akan mereput. Okey, apa yang menyebabkan pereputan itu? Mikroorganisma. Yes, mikroorganisma. Bakteria lah mikroorganisma. Jadi, salah satu kegunaannya lagi adalah pereputan. Mikroorganisma ini membantu pereputan. Okay, cuba bayangkan ya, satu lagi, kalau tiada mikroorganisma pereputan, bayangkan daun-daun yang gugur itu jika tidak mereput, apa yang berlaku? Daun-daun nanti makin banyak. Ya, makin banyaklah. Jadi semakin bertambah tahun, semakin banyaklah ada kita tenggelam dengan daun kerana daun tidak mereput, kerana daun tidak pandai kurang-kurang. Jadi itu ada juga kegunaannya bakteria yang pereputan ini. Farah, untuk mengembangkan roti apa yang dicampur? Yes, yeast. Jadi yeast juga adalah sejenis mikroorganisma. Yeast tu di dalam kumpulan apa tu Razlan? Kulat. Yeast adalah termasuk di dalam kulat fungi. Okey, Nur Azwalizawati, ada berapa kumpulan mikroorganisma? 5. Ya, apa dia? Bakteria, prozua, virus, alga. Okey, bagus. Jadi yeast tu adalah termasuk di dalam kumpulan kulat. Okey, selain yeast dia ada cendawan dan juga mukor. Kalau orang tahu cakap roti paun, roti sandwich. Okey, selepas expiry date, selepas tarikh tamat tempoh, kamu akan lihat kelompok sama ada hijau ataupun kelompok hitam. Yang kelompok hitam ataupun kelompok hijau tu adalah dipanggil mukor. Jadi satu lagi kegunaan untuk membuat roti adalah dengan menggunakan yeast. Okey? Jadi itu adalah kegunaan yang ketiga. Okey, kegunaan mikroorganisma. Okey, boleh nampak di tulisan cikgu di belakang, kegunaan mikroorganisma ada 3 setakat ini. Satu, penghadaman, yang kedua adalah pereputan, yang ketiga adalah penghasilan roti. Kita lihat contoh yang keempat. Kamu ada My Sejahtera kah semua? Ya, dah pakai bapak punya je. Sudah daftar vaksin kah kamu 3 orang? Belum je. Belum daftar. Daftarlah cepat. Cikgu yang sudah lama daftar pun belum lagi ini layak. Kalau kamu belum daftar sekarang lagi lama. Vaksin yang disuntik untuk kita tu, untuk vaksin contohnya vaksin campak. Cikgu yakin kita semua sudah dapat vaksin campak waktu kita masih budak-budak lagi, waktu kita masih baby. Mau diringkaskan, vaksin ni sama ada vaksin campak, vaksin polio ataupun macam-macam vaksin lah yang kita terima kan. Vaksin tu sebenarnya adalah bakteria ataupun virus yang dilemahkan. Bila dilemahkan, dia akan lawan balik untuk badan kita menghasilkan antibody. Antibody ni adalah untuk melawan penyakit supaya badan kita mempunyai keimunan yang lebih kuat. Fungsi mikroorganisma yang keempat adalah sebagai vaksin. Yang kelima, siapa tahu macam mana keju dihasilkan? Keju ni dihasilkan dengan mencampurkan bakteria ke dalam susu. Bakteria ni berfungsi untuk membuat gumpalan ya. Susu tu yang cair dia akan membentuk gumpalan.
dan dia akan merembeskan rasa masam, tetapi walaupun masam-masam dia masih selamat untuk dimakan. Jadi untuk penghasilan keju dan juga yogurt, sejenis bakteria digunakan. Jadi bakteria yang digunakan untuk menghasilkan keju adalah bakteria Lactococcus. Lactobacillus ni biasanya iklan susu di dalam TV tu biasa sebut iklan, dan juga Streptococcus. Okey, cikgu cuma mau kamu lihat di sini Lactococcus. Lacto tu adalah maksudnya susu, lactose susu maksudnya, dan coccus tu adalah bentuk bakteria. Ya, jadi itu adalah bakteria yang digunakan untuk membuat cheese, untuk menghasilkan wine. Arak kan cikgu? Wine, ya, arak. Dia gunakan yeast, sejenis yeast. Sama juga yeast digunakan untuk membuat roti, yeast juga digunakan untuk membuat alkohol. Jadi, tetapi lain jenis yeast lah. Yeast itu akan menukarkan gula kepada alkohol. Okey, biasanya kalau sebelum raya kan kita biasa orang yang di Tawau ni selalu membuat tapai bahkan. Tapai pulut, tapai ubi, dia ada campur ragi. Ragi tu yeast buat tempe, guna yeast juga buat pie, yeast juga. Jadi kalau kamu mau tahu kan, tapai itu lama kelamaan yang kita makan ni sebab tidak memabukkan, kita boleh makan dan manis. Tetapi kalau yang semakin lama kamu biar, tapai itu akan menjadi bergas dan juga beralkohol lah dan memabukkan. Prosesnya sama sahaja. Tetapi kalau macam wine, arak, dia dibiarkan lagi lama dan kesannya sehingga memabukkan lah. Yang kita makan tapai itu tidak memabukkan. Jadi kita boleh makan. Tetapi kesimpulannya di sini, dia menggunakan mikroorganisma iaitu yeast untuk membuat tapai. Pasal tumpahan minyak di laut, kalau secara biologinya kita gunakan bakteria juga untuk memakan minyak. Ada bakteria yang memakan minyak kalau kita mau gunakan secara biologi. Dan akhir sekali, selain daripada tiga ni, kita boleh cerita penghasilan wine disebabkan oleh bakteria, tumpahan minyak di laut boleh dibersihkan dengan penggunaan bakteria, itu secara biologi. Penghasilan keju menggunakan bakteria. Sebenarnya cikgu mahu assignment hari ini adalah berkenaan muka surat 10. Kita teruskan ke aktiviti 1.7, potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, jadi contohnya di sini, tengok di sini, mosquito repellent untuk menghalau nyamuk, tetapi dia dihasilkan daripada serai lah. Contohnya bahan yang lestari lah, menggunakan bahan semula jadi. Potensi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Okey, sekarang bioteknologi. Bioteknologi terdiri daripada dua perkataan, iaitu bio dan juga teknologi. Jadi bioteknologi ni adalah teknologi yang menggunakan mikroorganisma atau proses biologi untuk menghasilkan pelbagai barangan yang berguna. Jadi kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar adalah satu, contohnya menghasilkan enzim. Yang kedua, enzim ni enzim apa? Enzim yang seperti kita terangkan tadi, enzim penghadaman, iaitu yang di dalam perut, baik untuk haiwan herbivor ataupun manusia. Jadi itu kegunaan mikroorganisma. Yang kedua, membersihkan tumpahan minyak. Kita gunakan bakteria untuk membersihkan tumpahan minyak. Okey, kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar 1 dan 2 cikgu telah sebutkan. Yang ketiga macam mana tu? Apa yang ketiga? Apa kegunaan mikroorganisma? Menghasilkan bioplastik. Boleh. Sekarang plastik ada yang boleh reput sudah, terbiodegradasi. Tu cikgu saya pun nak cakap. Sebab tiba-tiba terfikir plastik kan sekarang boleh macam dia mereput. Ya, jadi dia direputkan oleh mikroorganisma jugalah, mikroorganisma pereputan. Adakah berkaitan dengan sisa kumbahan macam di kita semula? Ada. Yang biasanya longkang-longkang ni yang daripada isi rumah. Isi rumah ni maksudnya daripada rumah-rumah, daripada domestik. Ada minyak. Sepatutnya yang longkang yang daripada rumah ni dia ditapis tahu dulu.
Tapi masalahnya itulah bila di Malaysia ni kurang penguasaan. Kalau di Jepun kan dia di sinki tu akan dipastikan air sahaja yang mengalir melalui sinki supaya air daripada longkang dan seterusnya masuk ke laut itu adalah air yang bersih. Tetapi keadaan sedemikian tidak berlaku di Malaysia kerana kesedaran di kalangan kita ni agak kurang sedikit jika dibandingkan dengan orang-orang di Jepun. Sama juga bakteria dimasukkan ke dalam longkang untuk membersihkan, itulah kita punya longkang-longkang tu untuk makan. Dia boleh makan minyak-minyak di longkang-longkang tu. Jadi terjawab tu Nur Azwaliza. Ya, cikgu. Kamu tahu baja kompos? Baja di kita semula ke, cikgu? Baja kompos ni adalah baja daripada sisa organik. Contohnya daripada kulit telur, daripada sisa organik lah, kulit-kulit bawang, daripada tulang-tulang ikan, perut ikan. Dia boleh dibuat baja. Contohnya sama juga lah yang tadi kita bincang, bakteria perebutan. Jadi macam kulit-kulit telur, sampah-sampah, kulit-kulit bawang, perut-perut ikan dikumpulkan tu, dia akan direbutkan oleh bakteria perebutan, bakteria pengurai, akhirnya akan menjadi baja. Dan apabila menjadi baja, kita boleh letak di pada pokok untuk jadi baja pokok lah. Jadi maksudnya sekarang itu antara kegunaan mikroorganisma dalam bioteknologi dan kelestarian alam sekitar. Kita menggunakan bahan-bahan organik sudah. Kita tidak menggunakan lagi baja kimia. Kita cuba jawab soalan nombor 1. Bakteria yang hidup dalam sistem pencernaan haiwan herbivor merembeskan enzim selules untuk membantu penghadaman. Betul ataupun salah? Betul. Sama juga ya seperti manusia, kita perlukan selain daripada asid di dalam perut tu, kita perlukan bakteria untuk membantu penghadaman. Manusia perlukan bakteria pencernaan, begitu juga dengan haiwan herbivor. Okey, soalan yang kedua. Cuba baca Ira. Tumbuhan dan haiwan yang telah mati kepada humus di dalam tanah menyebabkan tanah menjadi subur. Jadi betulkah salah? Betul. Ini contohnya baja kompos kita cakap tadi. Okey, yang ketiga, Razlan. Cuba baca Razlan dan jawab. Mukor digunakan dalam pembuatan roti. Salah, cikgu. Salah. Apa yang digunakan untuk pembuatan roti? Yeast. Yeast. Okey. Yang keempat, Nur Azwaliza. Vaksin dihasilkan menggunakan virus yang dilemahkan untuk melindungi manusia daripada penyakit tertentu. Betul? Okey, betul. Yang kelima, Mulyana. Bakteria yang terdapat dari dalam perut anai-anai membantu anai-anai mencernakan seluruh sayur. Betul, cikgu. Betul. Okey, yang keenam, virus digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak di laut. Salah. Salah. Apa yang digunakan untuk membersihkan tumpahan minyak? Bakteria. Ya, bagus, bakteria. Jadi di situ kamu tulis tu di kamu punya nota bukan virus tetapi bakteria. Jadi sama juga macam tadi, bukan mukor tetapi yeast. Ketujuh, mentega dan keju dihasilkan dengan menggunakan bakteria. Betul. Betul, okey. Jadi sebagai tambahan, bakteria yang digunakan adalah bakteria Lactococcus, bakteria Lactobacillus, yang Vitagen, minuman Vitagen selalu disebut Lactobacillus. Lacto adalah susu, Bacillus adalah untuk perut. Dan akhir sekali nombor 8 adalah semasa proses penapaian, yeast digunakan untuk menghasilkan wine. Betul ataupun salah? Betul. Okey. Ya, cikgu. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Jaga diri. Bye. Terima kasih, cikgu. Salam. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, cikgu. Ya.